Bagi ni sikit sebab aku pali kami ada ekor, kau tiada ekor, kau mantak, kau kena macam dekat sikit, cepat dekat sikit. Nas the broadcast live. Hello. Now. Yang tu clear. Okay, the broadcast is live now. Ready. Aku share jap dalam page. Aku share jap. Banyak yang salah kalau mau baca tu. Kami ada ekor, kau tiada ekor, kau mantak, kau kena macam dekat sikit. Okay, kita boleh share dah. Kita boleh share. Ini college university akan pintu cluster dalam minyak dan gas. Baik, pintu tak ah. Naik jatuh. Tada! Siapa tu orang tak? Kami orang dari Majlis Perwakilan Pelajar IKM Bintulu yang akan menerangkan kebaikan-kebaikan yang terdapat di IKM Bintulu. Mun kita mau tahu, IKM Bintulu adalah salah satu institut pengajian MARA yang membantu golongan B40 dan golongan Bumi Putra. Benar sih? Benar, Dek. Antara pusat yang terdapat di bawah Ikmato adalah seperti KKTM, MJII, KPM dan IKM. Di Sarawak Tok sendiri pun ada 2 buah IKM iaitu SN Kuching dan IKM Bintulu. Antara IKM Bintulu menawarkan bidang di dalam kluster minyak dan gas. Wow, apa IKM Bintulu ya? Kita mau tahu si IKM Bintulu. Jom kami on tunjukkan. Kat mana kita tak? Situlah IKM Bintulu. Mun kita mau tahu, IKM Bintulu adalah institusi Tibet yang menawarkan bidang dalam minyak dan gas. Wah, menariknya. Memang banyak yang menarik di situ. Jom kita tengok. Kemudahan asrama disediakan. Kemudahan internet dan wifi percuma. Mungkin pagi tadi kita buat perasmian, betul tak? Perasmian, lepas tu perasmian tunggu YouTube, pengarah pun akhir pada diri. Sama itu sedekah. Kalau jelas lah. Tapi kalau dapat tabung, boleh dapat tabung. Pembelajaran yang selesa dan tenaga pengajar yang berpengalaman. Wow! Wow! Kemudahan perpustakaan. Kemudahan gym yang percuma. Fasiliti sukan yang pelbagai. Lompat. Alam disediakan. Wow! Wah, menariknya. Macam mana cara masuknya, Bang? Mungkin kita mau tahu, kita boleh mohon secara online melalui masuk ke laman web rasmi IKM Bintulu.
Ataupun secara manual, pergi ke kaunter IKM Bintulu yang terletak di KM20 Jalan Bintulu Sibu 97000 Bintulu. Atau hubungi kami di talian berikut. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi, salam sejahtera, salam PKP, warga Bintulu, warga net sekalian. Okey, pagi ini di pagi hari yang mulia ini insya-Allah kita akan bersembang mengenai beberapa topik berkaitan dengan program publikasi. Okey, terlebih dahulu saya ingin bertanya kabarlah, apa kabar warga net sekalian? Bagaimana keadaan anda hari ini? Di pagi yang ceria ini, insyaAllah mudahan semuanya baik-baik belaga. Okey, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada warga-warga yang sedia menanti, yang telah share terbanyak link yang kami sediakan inilah. Jadi sebelum saya memulakan program ini, ingin saya menceritakan info sedikit mengenai MARA dan IKM Bintulu. Baiklah. MARA merupakan sebuah agensi di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar yang ditubuhkan pada 1 Mac 1966. Bukan sahaja menyediakan beasiswa pada yang layak menerima atau yang layak memohon, tetapi MARA turut menubuhkan beberapa institut pendidikan sendiri, termasuk Institut Kemahiran MARA. Okey. IKM Bintulu telah mula beroperasi pada tahun 2011, di mana pada itu hanya terdapat 5 program sahaja, semuanya sijil. Dan pengambilan pertama pelajarnya ialah pada tahun 2012 dan alhamdulillah sekarang IKM Bintulu telah memiliki 6 program, di mana 3 daripadanya adalah diploma dan 3 daripadanya adalah sijil. Baik, tanpa melengahkan masa lagi, saya sebagai moderator anda, Muhammad Nazri bin Muhammad Nur, akan memperkenalkan 2 orang panel kita yang kacak dan tampan pada pagi ini. Dua-dua adalah pensyarah daripada Jabatan Publikasi sendiri. Okey, saya akan perkenalkan panel kita pertama. Beliau merupakan lepasan daripada Diploma Teknologi Mekanikal GES IKM Bintulu, IKM Johor Bahru, dan memiliki ijazah sarjana muda kejuruteraan meteorologi di Universiti Malaysia Perlis, dan pendidikan tertinggi beliau ialah ijazah sarjana kejuruteraan mekanikal tenaga. TS Muhammad Fadli bin Yaakob, beliau adalah merupakan pensyarah di Jabatan Teknologi Kejuruteraan Perpaipan IKM Bintulu. Apa khabar TS Muhammad Fadli Yaakob? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat ah? Ya sihat alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Dah sarapan ah? Dah. Okey. Panel kita kedua. Beliau juga pensyarah daripada jabatan yang sama, tetapi di bahagian struktur, merupakan lepasan Diploma Kejuruteraan Teknologi Pembuatan Mekanikal Politeknik Kuching dan memiliki ijazah sarjana muda kejuruteraan pembuatan di UNIMEP juga, Universiti Malaysia Perlis, dan ijazah sarjana kejuruteraan mekanikal tenaga daripada Universiti Teknologi Melaka. TS Asrul bin Abdul Rahman. Assalamualaikum TS.
Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah sihat sihat. Alhamdulillah sihat hari ini. Alhamdulillah. Okey. Untuk makluman, mereka berdua telah berkhidmat lebih daripada 9 tahun di IKM Bintulu sendiri. Baiklah. Bagi ini kita akan membincangkan mengenai program teknologi kejuruteraan fabrikasi, perpaipan dan struktur di IKM Bintulu. Baiklah. Kita pendekkan cerita. Baik, sekarang kita akan masuk kepada beberapa soalan yang sisi wawancara lah. Alright. Kita bermula dengan TS Muhammad Fadli bin Yaakob ya. TS boleh? Boleh, insyaAllah. Okey. TS Fadli ya. Izinkan saya TS Fadli boleh Ya. Boleh. Okey, TS Fadli, boleh tak uraikan mengenai program teknologi fabrikasi perpaipan yang di bawah Cik Fadli sendiri, TS Fadli sendiri lah, mengenai syarat kemasukannya dan apa yang boleh TS Fadli sharekan lah pagi ni. Silakan TS. Okey, terima kasih saya ucapkan lebih dahulu pada rakan saya Encik Muhammad Nazri bin Muhammad selaku moderator kita pada pagi ini di program kita ini. Dan tak lupa juga ada Tia Hasrul, rakan sejawat saya di Jabatan Fabrikasi, dan kepada semua yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, berbalik pada soalan yang diberikan kepada saya tadi oleh tuan moderator. Jadi kita nak berkongsi hari ini, saya mewakili program sijil teknologi kejuruteraan fabrikasi perpaipan. Kalau ringkasnya, kami di IKM Bintulu ini lebih mudah menggunakan singkatan SFP. Itu untuk membezakanlah SFP. Dan untuk struktur tu nanti kita gunakan SFS. Itu senanglah kalau nak sebut, kadang-kadang panjang sangat. Jadi kita ringkaskan SFP. Maksudnya SFP ni adalah untuk perpaipan. Baik. Sebelum kita nak pergi kepada SFP itu sendiri, saya nak cerita sikit berkaitan dengan fabrikasi lah. Sebab kami ni adalah jabatan fabrikasi. So kalau ikutkan fabrikasi itu sendiri, proses fabrikasi itu adalah sebenarnya merupakan satu proses untuk kita nak menghasilkan produk. Produk lah, sama ada yang melibatkan bahan-bahan seperti plate ke ataupun pipe lah. Macam saya ni lebih kepada pipe lah. Dan ia juga mungkin melibatkan beberapa proses. Seperti proses penandaan, proses pemotongan, proses pembentukan, dan mungkin ada juga proses untuk penyambungan lah. Itu dari segi konsep asas lah fabrikasi. Baik, untuk program SFP ni sendiri, syarat untuk kemasukan ni tak susah pun. Jadi kepada tuan-tuan ataupun adik-adik yang mana yang tengah melihat sekarang ni, yang sedang melihat maksudnya live ini, saya nak kongsikan apakah syarat kemasukan untuk nak join saya di IKM Bintulu ni di bawah program SFP ni. Baik, syarat yang pertama adalah, yang syarat yang basic lah kita panggil minimum requirement lah yang perlu ada, iaitu yang pertama, mestilah seorang warga negara Malaysia. Mestilah seorang warga negara Malaysia dan of course lah mesti Bumi Putera. Sebab ini adalah salah satu daripada kita kata perkara asas lah yang ditetapkan oleh MARA sendiri. Jadi kita buka hanya untuk warga negara Malaysia dan juga Bumi Putera. Kalau di Sarawak ni, Bumi Putera ni termasuk semua yang adalah IBAN ke semua sekali, itu dikira sebagai Bumi Putera. Seterusnya dari segi umur. Yang ni seronok sikit sebab dengan IKM Bintulu ni dan juga IKM yang lain sebenarnya, specialnya kami bukan hanya buka untuk lepasan SPM semata-mata, tapi umur yang ditetapkan adalah bermula daripada 17 hingga 40 tahun. Jadi kalau tuan-tuan yang mungkin sekarang ni rasa dah tua ni, 30 ke 35 ke, tapi rasa nak improvekan diri. Maksud saya rasa macam kalau aku ada CJ ni mungkin boleh meningkatkan sikit lah kualiti, orang katakan pendidikan tu, boleh join dengan kami. Itu syarat dia dari segi umur. Baik, seterusnya dari segi SPM lah. Kita memang ambil menggunakan maksud saya result daripada SPM. Syaratnya mesti lulus mata pelajaran bahasa Melayu, dan sejarah. Sejarah ni maksud saya, sejarah ni untuk yang mengambil sejarah bermula dari tahun 2013 dan ke atas lah. Kalau yang sebelum 2013 maksudnya sejarah tu tak perlu, sebab syarat lulus macam zaman saya dulu, saya ambil SPM, hanya untuk dapatkan sijil SPM tu perlu lulus bahasa Melayu.
Okey, tapi sekarang ni ditambahlah kena lulus untuk subjek sejarah juga ataupun mata pelajaran sejarah tu sendiri. Baik, yang seterusnya perlu lulus mata pelajaran matematik ataupun mungkin tuan-tuan daripada aliran sains ada mengambil kita panggil AdMat ataupun matematik tambahan pun tidak ada masalah. Syaratnya salah satu, matematik ataupun matematik tambahan. Mesti lulus. Kalau kredit itu lagi baguslah. Okey, syarat dia mesti lulus. Okey, yang seterusnya kita hanya memerlukan satu sahaja kredit. Okey, satu sahaja kredit untuk masuk di bawah sijil punya program ni, SFP ni. Satu kredit dalam mana-mana mata pelajaran. Tak kisahlah tuan-tuan datang daripada aliran sains, datang daripada aliran sastra, perdagangan dan sebagainya. Salah satu daripada kita panggil daripada mata pelajaran tersebut hanya dapat kredit. Dah dikira, maksud saya dah dikira layak lah. Okey. Ini syarat-syarat untuk layak memohon. Bukan di sini saya kata bila mohon confirm dapat. Tuan-tuan jangan salah faham kat situ. Okey. Saya kata ini adalah requirement. Maksudnya minimum requirement. Jadi mohon dulu. InsyaAllah kalau tidak ada apa-apa, maksudnya permohonan tuan-tuan lulus, kita akan call tuan-tuan untuk masuk bersama kami. Dan untuk makluman semua sekarang ni kami pun masih buka lagi lah pengambilan untuk sesi November nanti ya. Jadi kalau rasa berminat untuk nak join dengan saya dan tim, boleh mohon sekarang. Okey. Baik, itu dari segi syarat kelayakan. Baik, sebelumnya saya nak sentuh sikit berkaitan dengan silibus lah, konten yang ada, apa yang kita ajarkan kepada pelajar-pelajar kita lah, student kita ni. Baik, saya nak sentuh berkaitan dengan silibus ni lebih kepada yang teras ataupun yang core lah, iaitu yang berkaitan dengan perpaipan, yang mana mungkin tidak ada pada program-program yang lain. Okay? So antara yang kita ajarkan kepada pelajar-pelajar ni adalah yang pertama piping and drawing. Okay? Kita ajar piping and drawing. Okay? Ini memang tidak diambil oleh mana-mana program yang lain lah. Yang mana kita mengajar piping and drawing ni, pelajar-pelajar ni untuk mengenal, okay, mengenal simbol-simbol berkaitan dengan valve, fitting, okay, macam mana cara dia orang nak baca drawing, okay, dia melalui simbol-simbol ni nanti. Okay, seterusnya kita ada juga memberikan pendedahan berkaitan dengan basic fabrication. Okay, ini pendedahan awal lah, iaitu macam mana cara asas untuk mereka mengenal proses fabrikasi tu. Okay, kita tak boleh terus untuk bagi dia orang yang berat-berat punya projek ataupun task. Kita bagi yang basic terlebih dahulu. Kemudian ada juga bila melibatkan kerja-kerja praktikal ni, of course lah tak boleh lari daripada keselamatan. Safety tu penting lah, safety first. So kita dedahkan kepada pelajar ini berkaitan dengan HSE, okay? Health, Safety and Environment. Ini salah satu kursus. Okay, di sini kami tak panggil mata pelajaran ataupun subjek, kita panggil kursus. Okay, so kursus maksudnya tu subjek lah. Mungkin tuan-tuan takut nanti salah faham lah. Kursus maksud saya subjek lah. Okay, lepas tu untuk yang seterusnya kita ada ajar juga macam mana cara untuk nak menghasilkan pipe spool fabrication. Kita nak fabricatekan satu pipe spool dan sebagainya lah. Okay, dan last kali tu kita ada juga berkaitan dengan piping installation. Kita ajar selepas difabrikatekan spool tersebut, macam mana cara untuk kita nak pasangkan dia, installkan dia. Dan setelah lepas itu kita ada juga berkaitan dengan welding inspection. Okay, sebelum masuk welding inspection tu kita ada memberikan satu kursus yang agak menarik lah bagi saya, iaitu SMAW for piping. Ini selalunya memang pelajar-pelajar memang berminat, iaitu berkaitan dengan kimpalan. Dalam program SFP ini tuan-tuan dan puan, untuk makluman semua, kita memberikan pendedahan kepada pelajar bermula daripada position 1G sehinggalah kepada 6G. Dan jangan risau, jangan takut tuan-tuan dan puan-puan. Percayalah, kami di sini mempunyai pakar dalam bidang kimpalan ini. Kita memang ada pakar dia. Jangan risau, okey? Kita memang akan berikan pendedahan kepada pelajar-pelajar. Okey, cuma mungkin pendedahan yang kita berikan tidaklah kita kata seperti program-program kimpalan yang lain tu, sebab kimpalan yang lain tu dia memang khusus untuk kimpalan. Tapi kita di sini bukan program kimpalan. Kita adalah SFP, CJ Teknologi Kejuruteraan Fabrikasi Perpaipan. Baik, itu dari segi silibus. Mungkin ada yang bertanya berapakah masa ataupun tempoh yang perlu diambil untuk nak menghabiskan program SFP ni. Okey, tempoh dia tak susah pun. Kita hanya perlu menyelesaikan program ini dalam tempoh 2 tahun. Okey, 2 tahun berarti kita pecahkan kepada 4 semester, yang mana 4 semester ini, satu semester tu adalah 6 bulan. Okey, 6 bulan. Jadi 6 bulan tu kita pecahkan kepada 4 semester. Jadi tuan-tuan kalau masuk kat sini, tuan-tuan akan berada di IKM Bintulu dalam pusat ni selama 3 semester tuan-tuan.
3 semester. Dan mana lagi 1 semester? Adakah kita kata hilang macam tu saja? Tidak. Lagi 1 semester tuan-tuan akan menjalani latihan industri ataupun kita panggil LI lah bahasa mudahnya, praktikal lah, di mana di industri-industri yang ada di sekitar Sarawak maupun di Malaysia. Tuan-tuan boleh pilih ke mana tuan-tuan nak pergi. Okey, yang penting ianya sesuai dan boleh diterima. Okey, itu dari segi kita kata tempoh pengajian. Saya rasa untuk basicnya dari segi kelayakan dan semuanya saya dah sentuh dan tu. Jadi itu saja untuk first ni. Jadi saya kembalikan kepada tuan moderator. Baik, terima kasih TS Muhammad Pali Ya, sama. Jadi ada sedikit pencerahan sini, nak minta pencerahan. Selain daripada TS Pali, selain daripada pengenalan dan pendedahan kepada kemahiran hands-on Okay. apakah nilai tambah selain daripada kemahiran itu yang ada yang akan bakal pelajar dan pelajar miliki bila berada di IKM dulu ni lah. Mungkin TS Muhammad Padi boleh add on sedikit, tambah sedikit. Okey, terima kasih kepada Cik Nazri ya. Baik, betul. Okey, selain kita menyediakan hands on, kita bagi kemahiran kepada pelajar-pelajar kita juga ada menyediakan value added yang lain lah, nilai tambah. Contohnya tadi saya menceritakan berkaitan silibus itu lebih kepada teknikal maksud saya. Tapi sebenarnya di IKM Bintulu ni kita ada juga menyediakan kursus-kursus pengajian am untuk makluman. Macam mana yang dikatakan pengajian am ini? Kursus antaranya adalah bahasa Inggeris. Kita ada matematik, kita ada keusahawanan dan kita buat benda ni kita berikan kalau contoh kepada Muslim kita ada pendidikan Islam dan untuk non-Muslim kita ada pendidikan moral. Maksudnya kita bukan fokus hanya satu saja. Semua seimbang serata. Okey. So sekata kita kata. So contoh kita ambil kursus bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris ni saya ni pernah terlibat juga. Dia orang ni cikgu-cikgu pengajian am ni memang bagus. So dia orang cuba untuk improvekan pelajar-pelajar kita ni daripada Jabatan Fabrikasi dan IKM Bintulu sendirilah. Dengan contohnya dia orang mengadakan mock-up interview. Okey, mock-up interview. Maksud saya mock-up interview ni macam mana kita nak latih pelajar-pelajar kita untuk nak menghadapi situasi sebenar bila kita dah tamat pengajian nanti nak masuk tempat kerja. Kita nak pergi interview. Jadi kita buat mock-up. Kita bagi dia orang pendedahan terlebih dahulu supaya dia orang tak takut. Jadi takut nanti bila pergi dia orang mengejut dan risau. Nak cakap apa nanti kan? Interview in English dan sebagainya. So di sini kita bagi pendedahan. Dan memang kita memang ada orang kata cikgu-cikgu bahasa Inggeris yang memang hebat lah. Okay? Memang berpengalaman luas. Okay? Jadi tidak perlu bimbang. Okay? Jadi memang itu adalah salah satu daripada nilai tambah yang kita sediakan. Dan ada juga kita buat contohnya kita memberikan pendedahan berkaitan ataupun menyediakan program-program seperti CIDB program. Dan juga kita ada buat BOSET sebagai contoh. OJSP maksud saya. Okey, OJSP. Kita sediakan kepada pelajar-pelajar ini kita panggil pendedahan awal ataupun persediaan awal sebelum dia orang keluar ke industri. Dia orang dah ada semua ni, green card, dia orang dah ada OJSP card. Jadi anytime dia orang boleh masuk ke industri tanpa perlu risau dan bimbang lagi. Okey, itu lagi. Sebagai contoh lagi kita ada juga program CSR. Okey, CSR ini biasanya kita buat melibatkan pensyarah, student dan masyarakat luar. Di sinilah kita mendedahkan pelajar-pelajar. Bagaimana cara untuk pelajar-pelajar ini berkomunikasi dengan orang luar, dengan masyarakat luar maksud saya, dari segi soft skillnya. Okey, bukan senang tuan-tuan dan puan-puan. Bukannya senang terus tiba-tiba masuk kita boleh cakap ikut-suka. Tak dapat tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita bagi pendedahan. Okey, jerapkan. Di IKM Bintulu sendiri dalam ni pun kita ada yang dinamakan sebagai kemahiran insaniah. Kemahiran insaniah ni lah kita nak tengok dari segi tanggungjawab dia macam mana, daripada segi leadership dia macam mana. Kita ada semua kat situ. Okey, jadi rasanya itu antara value added yang saya rasa saya boleh add on kan lah. Okey, atas soalan yang diberikan oleh Tuan Moderator tadi. Okey, sekian, terima kasih. Okey, penjelasan yang amat bagus. Jadi yalah, selain daripada tu banyak add on lagi lah yang pelajar akan perolehi lagi lah, betul tak TS Pali betul Ya, betul. Okey. Jadi bagi yang baru menonton live kami, selamat datang pada sesi live pagi ni. Topik pada hari ini akan membincangkan mengenai apakah itu
teknologi kejuruteraan fabrikasi dan menerangkan tentang program ini dan menjawab pertanyaan dan keraguan ibu bapa mengenai hala tuju lepasan daripada program ini. So kami baru live lebih kurang dalam 20 minit. So tanpa melengahkan masa lagi saya akan teruskan lagi bersama dengan panel kita seterusnya, TS Asrul bin Abdul Rahman. Mungkin TS Asrul boleh huraikan lagi mengenai program yang di bawah sediaan TS Asrul sendiri, itu fabrikasi struktur. Mungkin boleh Betul. ulang lagi syarat kemasukan, sebab mungkin ada yang baru join kita begini. Jadi mungkin TS Asrul boleh uraikan lagi dan berkaitan dengan program TS Asrul sendiri. Silakan TS Asrul. Okey, terima kasih Tuan Moderator kita Encik Nazri. Yang saya hormati pengurusan tertinggi IKM Bintulu, yang saya kasih rakan seperjuangan, pelaku panel juga pada hari ini, TS Muhammad Fadli bin Yaakob, rakan-rakan, staf-staf lain yang mungkin ada nampak dalam live kita ni. Yang saya kasihi pendengar-pendengar kita pada pagi ini yang terdiri daripada kalangan pelajar-pelajar, mungkin daripada pelajar-pelajar yang ada nampak, ibu bapa yang berminat nak menghantar anak-anak, dan juga mungkin pihak industri sendiri sebab yang datangnya daripada seluruh Malaysia ni lah. So kita buat live, so maksudnya satu Malaysia boleh nampak kita. Okey, terima kasih dan tahniah kepada pihak penganjur iaitu unit ICT IKM Bintulu kerana menyediakan platform ini secara maya untuk memberi kita peluang memperkenalkan program-program IKM Bintulu-nya, terutamanya program pada pagi ini yang kita iaitu program sijil teknologi fabrikasi perpaipan dan juga sijil teknologi kejuruteraan fabrikasi struktur. So dekat sini skop saya adalah untuk menerangkan berkaitan dengan apa itu program sijil teknologi fabrikasi struktur yang tadi dah diuraikan oleh Cik Fadli berkenaan dengan perpaipan, dan banyak persamaan ada banyak persamaan lah program sebab ia di bawah satu jabatan dan juga program sijil. So ada beberapa persamaan dan ada perbezaan. So dekat sini nanti saya akan tekankan apakah perbezaan antara perpaipan dan juga struktur. Okey. Tadi Cik Nazir kata nak minta huraian untuk ulangan balik, takut ada yang baru nampak live pada pagi ni. So syarat kemasukan ni selalunya famous lah, antara yang mana tak tahu kan, mana yang lepas-lepasan SPM. So kita target untuk November punya lah, intake November. Tapi sebab untuk yang intake intake sekarang ni atau dah tutup lah, kita dah tutup Mei, untuk intake Mei kita dah tutup penyertaan, tetapi kita buka untuk program pada November nanti. So syarat kemasukan saya ulang semula, iaitu untuk program sijil bagi kelayakan minimum dia mestilah lulus SPM. Lulus SPM ni yang terbaru iaitu dia kena lulus Bahasa Melayu dan juga sejarah. Itu bagi tahun 2013 ke atas tu lah. So maksudnya sebelum tu hanya lulus Bahasa Melayu. So tak ada masalah, yang sebelum tu boleh juga mohon. Okay, tapi untuk yang selepas 2013 syarat yang terbaru iaitu BM dan sejarah. So itu lulus. Lulus ni takkan sekadar D lulus. So kemudian dia kena lulus juga matematik dan juga satu kredit apa-apa subjek kredit. Tak kisahlah pendidikan Islam ke, geografi ke, apa tak masalah. Jadi dia ada satu kredit. Cukup untuk layak dia masuk ke program sijil ni lah. Tetapi untuk mereka yang dapat 8, 9A, adakah mereka tak layak? Sebenarnya dia lagi cukup besar lah kelayakan dia lah. Untuk yang dapat banyak A, tak ada masalah, sebab itu adalah kita alu-alukan, sebab mungkin dia berminat dari segi kemahiran hands on yang lebih banyak. Tak ada masalah, itu lagi layak. So ini yang saya bagi tahu adalah syarat minimum.
Kemudian dia kenallah bumi putra dan warga negara, sebab ini adalah kita punya MARA punya. So kita kena nak bumi putra dan juga warga negara Malaysia. Kemudian berumur mestilah 17 tahun ke atas. Sehingga berapa? Sehingga sehingga mampu nak belajar, boleh. Tak ada masalah. Okey. Okey, ini adalah syarat-syarat yang syarat-syarat kemasukan lah untuk program SFS. So, apa itu program struktur? Okey, ramai yang bertanyakan struktur. Apa itu struktur? Ataupun kalau kita dalam bahasa Inggeris tu structure. So, maksudnya term dia tu pun daripada English structure. Okey, struktur. So, apa yang kita belajar pada struktur? Kan? Kat situ. So, kalau kita tekankan struktur tu, memang banyak skop yang boleh terbahagi ya. Dekat Malaysia ni banyak sangatlah. Dia pun civil boleh apa semua, banyaklah struktur. Tapi dekat sini kita program ni kita tekankan kepada oil and gas yang pada oil and gas yang mana program struktur ini dia merangkumi kepada struktur-struktur yang diberi standard oil and gas punya. Tapi kalau kita kata oil and gas, kalau kita sebut pada oil and gas, bukanlah bermaksud oil and gas dekat dapur. Dapur tu minyak dan gas juga, tapi itu dapurnya. Ini oil and gas ni adalah minyak and gas dekat industri. Industri ya. Yang itu kalau selalu famous ni adalah seperti Petronas, Shell, tu di antaranya lah famous dekat Malaysia ni ya. So ini kita sebab kita nak dedahkan pelajar lah bagaimana mereka hendak belajar lah sebelum masuk ke industri yang sebenar. Okay. Pada awal semester mereka didedahkan berkenaan dengan drawing. Tadi ada Cik Pali juga terangkan berkenaan dengan. Tapi drawing apa beza dengan program perpaipan? Dia drawing ini lebih fokus kepada unsur-unsur structure. Unsur-unsur structure yang melibatkan structure punya drawing lah. Sebagai contoh kita nak bina satu rangka yard fabrication. So yard fabrication ini popular lah dekat mana-mana. So dekat situ mereka perlu tahu permulaan pengenalan kepada drawing. Basic kepada drawing. Okay. Contoh kita dedahkan CAD drawing. Okay, ada banyak jenis CAD drawing lah yang kita gunakan dekat sini, AutoCAD punya sistem. Dan kita hanya fokus relate kepada program structure drawing. So dekat sini contoh structure drawing dia ada tertentu lah, dia punya ikon-ikon yang tertentu. Okay. So yang mengikut standard ASME dan juga British standard. So sebab ini adalah standard yang diterima pakai oleh Petronas lah. So kita ikut requirement oil and gas punya. Okay. Kemudian selain daripada pendedahan awal, sebab mungkin pelajar tidak pernah lagi menggunakan, ada juga pelajar yang tidak pernah menggunakan komputer. So kita pun ada ajar CAD drawing awal lah. So maksudnya kita tidak terus masuk kepada point-point structure punya, unsur structure tidak. So kita ambil drawing. So kita latih dekat mana? Kita latih dari segi technical drawing menggunakan tangan lah. Lukisan pencitraan. Kita guna lukisan pencitraan menggunakan tangan dahulu. Kita kenalkan dahulu jenis-jenis garisan. Lepas tu bila dia masuk dekat CAD drawing, so dia akan faham lah, mudah faham. Tapi lukisan ini dah tidak digunakan lagi di dekat industri lah. Ini pada zaman dahulu sajalah yang menggunakan. Tetapi pendedahan tu masih kita buat. Tetapi kerana dekat industri dah pun menggunakan CAD drawing ni lah. Salah satunya AutoCAD, CATIA, SolidWorks dan sebagainya lah. Okay. Okay. Seterusnya pada awal semester juga, selain kita mendedahkan unsur-unsur structure ni dari segi drawing, kita juga mendedahkan dari segi basic pada
timpalan ataupun pengenalan alat-alat dan juga mesin-mesin. So dekat sini kita ada fitting workshop practice lah, kita panggil fitting. So fitting ni kita kenalkan alat-alat yang digunakan untuk membuat projek lah, projek basic kepada projek. So macam basic dalam basic fabrication ni dia ada pengenalan dari segi kimpalan awal-awal lah. So bagaimana nak set up, bagaimana kedudukan, position tangan dan sebagainya. So itu kita dedahkan lebih awal. Selain juga daripada itu, keselamatan tu kita ada dedahkan juga untuk subjek safety lah. Setiap syllabus pun ada kita tekankan berkaitan dengan safety. So itu pada peringkat awal. Pada peringkat pertengahan semester, okay, setelah mereka dah belajar berkenaan dengan program berkenaan dengan CAD drawing, dah mula faham. So mereka implement drawing itu menjadi satu projek. Pada ini kita dah ajar pada awal semester. So kita dedahkan pada peringkat seterusnya atau peringkat pertengahan semester, mereka dah boleh interpret drawing yang kita dah ajar. So maksudnya dia boleh baca drawing. Dia dah boleh baca drawing. So contoh simbol-simbol drawing, simbol-simbol structure drawing. So mereka dah faham, diorang dah boleh buatlah projek. Tapi soalan yang kita akan bagi dalam bentuk drawing. Yang itu maksudnya mereka dah tahu dan aplikasi drawing structure yang kita dah bagi mengikut standard lah. Okay. Setelah itu pada semester ini juga kita tekankan pada kimpalan sebab ia melibatkan carbon steel kan, mild steel dan semuanya. So kimpalan perlu didedahkan juga, iaitu tetapi untuk program structure ni kita sampai ke 3G lah, 3G semau. Position 1G, okay, 1F, 2F dan 3F lah, 3F untuk peringkat structure lah. Okay, untuk 1G, 3G kita dedahkan juga sama, tak ada masalah untuk program ni lah. Okay. Setelah itu pada peringkat seterusnya iaitu peringkat akhir pembelajaran, iaitu pada semester yang seterusnya ketiga, mereka akan interpret daripada tadi dia dah buat projek berkenaan dengan by komponen, satu komponen seterusnya, dan mereka perlu assemble ataupun gabung komponen antara komponen. Okay. So maksudnya bagaimana mereka hendak menggabungkan antara komponen struktur dengan komponen struktur yang lain. So dekat situ kita ada ajar menggunakan kaedah-kaedah seperti lifting and rigging, ataupun dengan scaffolding pun kita ada buat praktikal lah dekat situ. So ini pentinglah untuk bahagian pelajar-pelajar mengetahui bagaimana mereka nak membuat daripada drawing sehinggalah menjadi projek yang begitu besar, iaitu struktur, membina satu struktur mengikut standard yang telah kita tetapkan. Okay. Kemudian added value ataupun khusus-khusus lain yang kita ada seperti visual inspection pun ada. Mereka perlu juga tahu bagaimana nak detect kimpalan-kimpalan yang ada defect. Sebab ini penting. Bukan sekadar mereka hanya tahu menggabungkan projek, membina projek, tetapi mereka perlu tahu juga defect-defect kimpalan. Barulah mereka bila dah tahu projek itu boleh dipakai dan tahu nak buat inspect, dan so masa boleh mereka gabunglah, barulah mereka boleh cantumkanlah di antara satu part dengan part yang lain. Okay. Dekat sini juga mereka belajar berkenaan dengan penggunaan teknologi, lebih pada teknologi kimpalan ataupun arc welding punya, iaitu GMAW
Fluxco dan Jitao. Dekat sini kita ada ajar dan dedahkan bagaimana penggunaan setup yang paling penting lah. Walaupun kita tidak sampai level kompetensi, tetapi pengenalan itu ada penting lah untuk mereka kenal mesin-mesin yang ada dekat industri. Sebab seperti Jimau, kalau kita nampak dekat industri memang sangat famous lah. Sebab ia sangat mudah digunakan dan walaupun ia sedikit complicated tetapi ia sangat mudah digunakan. Okay. Semua ini adalah latihan-latihan amali yang kita sediakan untuk program-program kita di IKM Bintulu lah. So dalam masa tempoh 2 tahun. So itu saja. Baik, terima kasih TS Asrul mengenai huraian lebih lanjut lagi mengenai program publikasi struktur Seperti yang TS Asrul cakap tadi saya nak add on sikit TS Asrul yang mengenai pendedahan selain daripada kerja bengkel, bakal pelajar dan pelajar sendiri juga didedahkan dengan penggunaan aplikasi komputer. Betul tak TS Asrul? Betul. Jadi untuk pendedahan begitulah yang kita cakap perlulah, sebab manakala industri sekarang pun kebanyakannya menggunakan aplikasi komputer kan. Betul. Okey, jadi sebelum saya mulakan soalan saya akan repeat lagi, saya akan ulang lagi mengenai topik kita pada pagi ini. Bagi yang baru join, sila share video ni, boleh memanfaatkan kepada anak-anak anda, saudara-saudara anda yang masih ragu-ragu nak memilih, memandangkan sekarang waktu PKP mana yang susah, nak risau, nak memilih di mana tempat jauh apa semua. Kita di IKM Bintulu sendiri menyediakan program-program yang orang cakap laku keras di industri, terutama sekali di area Sarawak ni lah, Bintulu, Miri, Sibu, insyaAllah. So pada pagi ini topiknya apakah itu teknologi kejuruteraan fabrikasi, dan menerangkan tentang program ini dan menjawab beberapa pertanyaan dan keraguan ibu bapa mengenai hala tuju anak-anak mereka di dalam program ini. Baiklah, sedikit soalan lagi. Mungkin saya nak tanya dengan TS Muhammad Fadli mengenai inilah, minta pencerahan mengenai, saya dah tengok PM dia minta pencerahan mengenai apakah perbezaan di antara kejuruteraan teknologi dan kejuruteraan teknologi. Mungkin TS Muhammad Fadli boleh uraikan, terangkan sikit apa perbezaan. Ialah kadang-kadang kita tengok ada TVET tu yang jenis menjadikan sijil teknologi saja dan ada jadikan sijil kejuruteraan saja. Tapi di IKM itu sendiri, program kita combine sekali sijil teknologi kejuruteraan. Mungkin TS Muhammad Fadli boleh cerita apa maksud perbezaan antara itu. Sila TS Muhammad Fadli. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Cik Man Hazri. Okey. So berkaitan dengan perbezaan di antara sijil kejuruteraan dengan sijil teknologi kejuruteraan. Okey. So kalau diikutkan daripada standard program yang dibangunkan oleh MQA, okey, ini saya refer sikitlah itu. So kalau diikutkan, dia kata kejuruteraan ini dia lebih kepada satu disiplin ataupun profession yang mana ianya mengaplikasikan kita panggil pengetahuan sains dan matematik. Dia lebih kepada yang tu. Maksudnya pengetahuan sains dan matematik dalam kita nak meningkatkan, kita kata, taraf dan kualiti kehidupan. Itu maksudnya lah dari segi kejuruteraan. Berbeza sikit dengan teknologi kejuruteraan. Okey, dia masih mengaplikasikan pengetahuan sains tapi bukan dengan matematik. Kat sini dia mengaplikasikan pengetahuan sains dan kejuruteraan. Itu beza dia. Okey, dan dalam masa yang sama dia ada juga serta dia menggabungkan dengan kaedah yang dinamakan dengan kemahiran teknikal. Jadi maksud saya di sini, bila dah gabung kemahiran teknikal, tujuan dia tu apa? Untuk nak menyokong aktiviti-aktiviti kejuruteraan yang dijalankan. Okey. So bahasa mudahnya adalah kejuruteraan ini, kalau tanya saya, dia more to design punya konsep. Okey, lebih kepada teori kita kata.
Dan kalau ikutkan dari segi silibus ataupun konten dia, coursework dia, dia lebih kepada theoretical punya lah. Mungkin dia 60% kepada teori dan mungkin 40% saja praktikal, ataupun dia mungkin jadi 50-50 bergantung kepada pusat tersebut lah yang melaksanakan. Berbeza pula dengan teknologi kejuruteraan ni, macam yang kita ni di IKM Bintulu. Kita kalau di peringkat sijil kita ni, SFP ni, kita memang melaksanakan konsep 90-10. Berarti 90% tu adalah lebih kepada hands on punya. Okey, kita bagikan skill, kemahiran teknikal. Okey, hanya 10% saja yang kita gunakan, ataupun 10 to 30% lah lebih kepada teori punya. Okey, maksud saya teori ni bukan semata-mata kursus tersebut, yang mungkin yang tadi yang saya katalah, yang saya cerita awal-awal ni, yang ada pendidikan Islamnya, yang ada bahasa Inggerisnya, yang ada matematik, ini yang dinamakan teori. Tapi kandungan keseluruhannya ianya tidaklah melebihi sehingga 40% ke atas. Jadi kita lebihkan kepada kita katakan hands on lah, okey, untuk teknologi kejuruteraan ini. Itu yang saya tahulah perbezaan di antara kejuruteraan dengan teknologi kejuruteraan. Dan MARA sendiri pun memang kita nak melahirkan tenaga-tenaga kerja yang mahir. Okey, bukan hanya dari segi teoretikal saja, tapi nak menghasilkan orang yang kita kata mahir ni, maksudnya mahir dalam bidang tertentu lah. Macam kita di sini, kita di bawah Jabatan Fabrikasi, mahir untuk bidang perpaipan dan untuk struktur. Itu yang saya dapat jelaskan. Okey, terima kasih Tuan Melter. Baik, cukup jelas mengenai pencerahan perbezaan di antara teknologi kejuruteraan dan teknologi kejuruteraan. Jadi saya akan baca sedikit komen live. Syarat-syarat kemasukan jadi kita dah terangkan, tapi saya akan ulang balik. Syaratnya minimum lulus bahasa Melayu, matematik dan sejarah, dan sebagainya 1 kredit lah, dan warga negara Malaysia berumur lepasan SPM sehingga 40 tahun. Baik, kalau itu boleh menjawab soalan lah. Baik tu. Khairul Arifin Aziz, saya lepasan IKM Kuching ya. Okey, sekarang kita akan terus kepada soalan seterusnya mengenai sijil-sijil yang diperolehi, yang dikeluarkan oleh MARA atau IKM sendirilah. Jenis sijil yang diperolehi kepada pelajar-pelajar lepasan IKM. Mungkin soalan ni saya akan tujukan kepada TS Muhammad Fadi sendirilah. Jadi TS, apakah jenis sijil yang diperolehi? Pengiktirafan apa yang bakal kita akan dapat melalui program fabrikasi struktur perpaipan dan struktur ni? Okay, TS Fadi mungkin boleh terangkan sedikit? Okey, baik, terima kasih. Okey, untuk sijil, apa sijil? Mungkin ada ibu bapa yang tertanya-tanya bila tamat belajar ni apa yang akan dapat. Okey, so untuk IKM Bintulu ni, kita menyediakan 2 sijil. Okey, 2 sijil. Yang pertama, sijil yang kita bagi adalah sijil daripada MARA sendiri, yang mana sijil ini mendapat pengiktirafan daripada MQA. Okey, untuk makluman ibu dan ayah lah, MQA ni adalah satu badan tunggal lah yang mengiktiraf, okey, dan menjamin kualiti pembelajaran di peringkat yang tertinggi di Malaysia ni lah. Jadi kita punya program sama ada struktur ataupun perpaipan ini memang diiktiraf. So tidak perlu bimbang. Okey, kenapa perlu ada MQA ni? Sebabnya peluang untuk nak menyambung ataupun melanjutkan pelajaran tu lebih mudah. Okey, ke IPTA yang lain lah, institut pengajian tinggi yang lain lah. Contoh nak pergi ke politeknik, ke nak sambung ke universiti dan mana-mana, memang kita menggunakan yang ni. Dan yang kedua sijil yang diberikan adalah sijil SKM. Okey, SKM ni maksudnya adalah sijil kemahiran Malaysia. So kita bagi di IKM Bintulu ni untuk kedua-dua program ini adalah tahap tertinggi yang kita bagi di sini, tahap 3. So maksudnya selepas tamat saja pembelajaran di IKM Bintulu, anak-anak tuan-tuan dan perempuan akan dapat SKM tahap 3. Okey, SKM tahap 3 ni jangan tuan-tuan anggap kata SKM tu tidak bernilai. Okey, mungkin saya boleh sentuh sikitlah kelebihan SKM tu ya. Mungkin saya sentuh sikitlah SKM punya kelebihan. So SKM ni tuan-tuan dan perempuan, kalau tuan-tuan dapat ada dia dari segi, saya sentuh dari segi peluang pekerjaan ataupun dalam segi kerjaya lah. So anak-anak tuan-tuan dan perempuan yang dah tamat tak perlu lagi fikir, terus sahaja boleh bekerja. Kalau yang tidak sambung belajar lah, maksudnya terus boleh bekerja. Okey,
Kerana apa? Kerana kalau nak pergi ke sektor swasta pun diterima, di sektor awam pun diterima tuan-tuan dan puan. Itu kelebihan dia tu. Okay? Kalau di sektor swasta, majikan yang hire anak-anak kita ni, dia tak perlu lagi bimbang. Sebab apa? Sebab dia dah tahu dah, dia dah hire seorang yang memang berkemahiran dalam bidang yang dia ambil. SKM ni tuan-tuan, dia tak sama macam yang lain-lain. Dia agak beza sikit sebab SKM ni diberikan pentaulehan dia mengikut bidang. Jadi kalau kita contoh di sini, kita ambil perpaipan. Jadi bidang yang kita dapat adalah perpaipan. Kalau kita nak dari segi automotif sebagai contoh, kita kena mohon pula untuk automotif. Itu lain pula. Jadi itu maksud saya lah. Maksudnya dia dah mahir dalam bidang tersebut. Jadi company tak perlu risau lagi dah. So dia dah ambil orang yang memang dah mahir. So tak perlulah untuk dia nak menghabiskan duit dan sebagainya untuk hantar latihan dan sebagainya. Itu yang pertama. Okay. So yang seterusnya dari segi untuk nak sambung belajar. Nak sambung belajar memang tidak ada masalah. Sebab lepasan SKM boleh sambung untuk buat ke peringkat diploma. Ataupun kita namakan sebagai DKM lah. Diploma Kemahiran Malaysia. So tidak ada masalah. Memang boleh cari mana-mana pusat yang menyediakan latihan diploma kemahiran, boleh sambung. Okay. Seterusnya SKM ini juga diiktiraf di luar negara. So maksudnya kalau kita rasa contoh kita berada di Sarawak, kita nak bekerja di Brunei, negara yang terdekat dengan kita lah, di Brunei. So tidak ada masalah sebab SKM ini diiktiraf tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan boleh research, buka laman web JPK, tuan-tuan boleh tengok kalau tak percaya. Okay. Dia memang macam tu maksudnya. So memang diiktiraf, tak perlu risau. Jadi kita bukan hanya boleh bekerja di dalam negara kita saja, boleh ke overseas dan sebagainya. Tidak perlu risau. Okay, itu antara sijil yang dibekalkan ataupun yang dikeluarkan oleh IKM dulu setelah menamatkan program di bawah Jabatan Fabrikasi ini. Okey, terima kasih. Wow, betapa pentingnya SKM ya. Tengok kita boleh kerja kat overseas walaupun dia setanah tapi kita bekerja overseas lah, Brunei lah. Okay. Bercakap pasal SKM ni, mungkin bagi yang ni kita akan maklum bahawa IKM itu sendiri bekerjasama dengan pihak Jabatan Pembangunan Kemahiran atau JPK sendiri. Jadi mungkin TS Asrul boleh cerita sedikit mengenai kerjasama kita dengan pihak JPK ni. TS Asrul, silakan. Okey, terima kasih. Cik Nazri, sebenarnya kita dah lama lah menjalankan kerjasama bersama dengan pihak JPK ya. So JPK ini di bawah Kementerian Sumber Manusia. So JPK ini tadi telah ditangan Cik Padi adalah satu induk untuk mengiktiraf institut-institut yang melaksanakan skill lebih kepada more pada hands on. So ia lebih daripada more pada hands on lah. So maksudnya kenapa kita perlu bekerjasama, Mara sendiri ya, perlu bekerjasama. So kita nak, kita punya program ni, program dekat Mara ni, banyak IKM, PKTM dan juga yang lain-lain. Terutama dekat sinilah, structure, fabrikasi structure dan juga fabrikasi perpaipan. Kita perlu menunjukkan bahawa program-program kita ni adalah sesuai ataupun memang sesuai untuk industri. Sebab pengiktirafan ni sangat perlu. So siapa yang perlu kan untuk kita mengiktiraf, itulah satu badan JPK. So itulah sebab kita perlunya bekerjasama dengan MARA. So ia bermula pada tahun 2013. Kita dah bermula pada batch yang kedua. Batch yang pertama belum lagi, tapi pada batch yang kedua dan seterusnya kita dah berkolaborate lah. So ini pentinglah untuk kita punya sijil ni, sijil publikasi ni boleh diterima di mana-mana industri lah. Sebab sekarang kerajaan Malaysia dah menekankan program-program TVET, program-program praktikal punya program kan, sebab ia dapat menjimatkanlah sebenarnya kepada industri. So maksudnya industri tak perlu lagi menghantar training yang mana ada SKM ni. Maksudnya SKM ni dah terbukti dia dah buat laksanakan, dia dah belajar benda tu lah, benda contoh welding, practical, structure apa semua tu kan, contoh. Ataupun yang lain lagi, contoh mesin jahit, contoh itu pun ada jugalah SKM. So maksudnya bila dia ada sijil tu, so pihak industri bila dia nak buat pengambilan pelajar, dia kata oh okay, dia ni dah
ada basic lah ataupun dia ada pengetahuan berkenaan dengan skill yang dia ada tu. So maksudnya ia dapat mengurangkan kos kepada pihak industri untuk menghantar dia punya pekerja pergi ke training lagi lah. So maksudnya dia terus ambil dan boleh jalan. So itu adalah salah satu sebab lah mengapa kita perlu bekerjasama dengan pihak-pihak JPK atau pihak yang mengiktiraf kita punya program ni lah. So itu Cik Nazri. Terima kasih. Ya, terima kasih Cik Asrul. So dia harap penjelasan tu lebih jelas lagi lah mengenai pensijilan bukan saja daripada IKM sendiri tapi beruntung mendapat sijil SKM jugalah, di mana sijil SKM ni betul-betul laku keras. Okey, bagi yang baru menonton sesi live kami, selamat datang, selamat pagi, salam PKP semua. Jadi pagi ni kami akan membincangkan tentang apa itu teknologi kejuruteraan fabrikasi berbagai pandang struktur dan menjawab beberapa pertanyaan dan keraguan ibu bapa mengenai hala tuju anak-anak mereka dalam program kejuruteraan fabrikasi ni lah. Okey, bagi yang baru join, selamat datang dan mohon share video ni, mungkin boleh memberi manfaat kepada rakan-rakan anda, anak-anak anda atau anak-anak rakan anda semua. Baik, kita teruskan lagi ya. Okey, dari segi fasiliti mungkin ada yang tertanya bagaimana keadaan pembelajaran persekitaran di IKM Bintulu sendiri, terutama sekali di bawah program kita ni lah, di bawah program Jabatan Fabrikasi ni, mengenai cara apa yang mereka dapat dari segi pendedahan penggunaan alatan mesin bengkel dan ruang belajar yang akan mereka dapat di IKM Bintulu di bawah program teknologi kejuruteraan fabrikasi lah. So Cik Asrul mungkin boleh ceritakan sedikit pendedahan penggunaan alatan mesin dan ruang belajar bagi program struktur di bawah sediaan Cik Asrul, silakan. Okey. Untuk program struktur ni kita menggunakan alat-alat lah, requirement daripada industri lah. So sebelum kita bangunkan modul program ini, so kita bekerjasama lah dengan pihak-pihak industri atau kita melantik technical provider untuk membangunkan modul kita lah. So daripada sana mereka komen dan mereka suggest alat-alat yang mereka untuk kita gunakan lah, yang sesuai dengan industri dan juga program kita ni lah, structure. Contoh dia adalah macam contoh welding, mesin welding SMAU, mesin welding Jitau, Jimau. Kita ada lengkap untuk satu masa pembelajaran, iaitu kita ada 40 biji mesin SMAU dan juga kita ada mesin Jimau dan juga Jitau lah. Dan selain itu kita juga ada mesin seperti sharing mesin, bending plate mesin yang bersaiz besar, rolling mesin kita ada, dan juga yang terbaru ni kita nak upgradekan iaitu dari segi scaffolding untuk program structure dan juga perpipaan ni lah. Tapi so scaffolding ni pun sangat penting lah untuk industri juga luar dan juga requirement yang kita nampak di luar ni lah. So selain itu kita juga ada mesin-mesin seperti inspection punya lah, NDT dan juga DT punya lah. Iaitu kalau di structure test punya mesin kita ada tensile mesin, charpy mesin, bend test. So itu antara untuk test di structure test. Untuk non-destructive test punya, kita ada magnetic test, penetration test, PT, radiographic interpretation, RI mesin. So ini untuk pembelajaran visual inspection lah, non-destructive test dan juga destructive test.
So saya rasa itulah untuk kita punya mission untuk publikasi saja. Okay, so seperti yang jelaskan tadi, pendedahan kepada mesin-mesin industri lah, mesin-mesin apa yang ada di industri seperti shear machine, plate rolling machine, plate bending, exactly apa yang ada di industri hampir sama dengan apa yang ada di bengkel fabrikasi itu sendirilah. Selain itu, seperti yang TS Asrul cakap tadi, kita ada makmal atau silap makmal untuk membuat wedding inspection, wedding test, band test apa semua lah. Jadi TS Muhammad Fadli mungkin TS Muhammad Fadli nak tambah lagi mengenai konten kita seterusnya pasal pendedahan mesin ni, apa yang pelajar-pelajar yang di bawah program perpaipan ni, pendedahan jenis mesin apa yang diorang akan dapat yang disediakan di fasiliti kita lah. Okay, silakan TS Fadli. Okey, terima kasih. Okey, saya tambah sikit berkaitan dengan mesin ini, apa yang dah dihuraikan tadi oleh TS Asrul. So memang kita ada banyak, okey, tapi kali ini saya nak fokuskan kepada yang relate dengan perpaipan. Tadi mungkin TS Asrul lebih kepada structure. Okey, so untuk yang perpaipan ini sebenarnya kita ada bending machine pun kita ada sebenarnya, tapi bending untuk perpaipan lah. Okay, dia tak sama dengan yang bending plate tu, dia agak berbeza, memang kita ada. Dan mesin kimpalan pun memang sama, kita memang guna yang sama. Dan yang specialnya kita di fabrication yard kita ni, kita ada satu crane yang dinamakan overhead crane. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh bayangkan betapa besarnya yard IKM Bintulu sehingga kan kami ada overhead crane. Okey, bukan semua tempat boleh ada yang tu. Ini nak cerita kat tuan-tuan dan puan-puan lah. Okey, hebatnya tak hebatnya facilities yang ada di IKM Bintulu ni. Okey, overhead crane ni memang kita gunakan lah. Especially kalau untuk paipan ni kami gunakan untuk macam yang ada TS Asrul beritahu tadi, untuk kita nak ajar pelajar berkaitan dengan lifting and rigging. So memang kita guna benda ni. So selain itu juga kita ada juga air compressor. Okey, yang agak besar. Okey, 50 horsepower. Okey, untuk nak kita kata supply kan satu lagi mesin, okey, iaitu kita nak gunakan untuk buat kerja blasting and painting. Ini special. Ini memang pelajar perpaipan akan belajar. Dia orang akan diajar, didedahkan macam mana cara untuk dia orang nak buat blasting dan kemudian nak buat painting. So memang kita ada mesin tu. Untuk mesin blasting kita ada 2 biji kat sini. Okey, dan mesin painting memang kita ada 1. Okey, kita memang menggunakan kita kata mesin yang relate dengan industri lah. Maksudnya bila kita nak buat pembelian dan sebagainya, memang kita tanya dengan industri dulu yang mana yang sesuai dan sebagainya, baru kita buat pembelian. Dan mesin tu memang sama seperti mana yang industri gunakan lah. Okay, saya rasa itu sajalah. Dan untuk makluman tadi yang berkaitan dengan welding tadi, kita sebenarnya bukan mesin saja, kita sediakan sekali dengan bay, tuan-tuan dan perempuan. Sekali dengan suction dia complete set. Okay. Kalau kita kat sini kita suka panggil apa? Belalai gajah. Yang dia punya suction tu hisap tu kan. Okay, selalu kadang-kadang biasalah pelajar kadang-kadang dia suka menggunakan yang tu untuk buat benda-benda yang tak sepatutnya. Tapi sebenarnya tujuan dia untuk nak sedut asap-asap yang kita buat ataupun kita kata kerja-kerja yang kita buat welding tadi lah, mengelakkan daripada berlakunya beri kesan lah kepada orang yang buat kerja tu. So memang kita di sini boleh dikatakan canggih lah sebenarnya. Okay, kalau tuan-tuan rasa mungkin tak berapa nak percaya sikit lah, saya dan TS Asrul beritahu, boleh datang. Okay, boleh visit kami di IKM Bintulu ni untuk sama-sama kita tengok facilities yang ada di IKM Bintulu ni. Okay, itu saja. Terima kasih. Ya. Perpaipan dan struktur ni kami juga menerapkan keselamatan bagi pelajar-pelajar dan penuntut kami yang berada di IKM Bintulu. Jadi seperti yang orang Sarawak cakap, Ibu Riso, situ selamatlah. Jadi segala fasiliti yang disediakan memang terbaik. Boleh katakan hampir menyamai seperti di industri lah. Okey, saya nak ulang lagi mengenai kelebihan memasuki IKM Bintulu, terutama sekali khusus program teknologi kejuruteraan fabrikasi ni, di mana allowance percuma, allowance disediakan, allowance
penuh disediakan elemen bulanan, dan yuran pengajian adalah percuma, di mana bagi program diploma akan mendapat RM300 tiap bulan dan program CJ akan dapat RM200.5 elemen penuh setiap bulan. Dan kemudahan lain seperti wifi, kelengkapan wifi semua ada, kemudahan sukan, pusat sumber, ruang dewan, ruang sukan, gym, studio muzik apa semua ada disediakan di IKMB dulu. Jadi itulah yang saya nak share sedikit mengenai kelebihan bila menuntut atau melakukan pelajaran di IKMB dulu lah. Baik, kita teruskan lagi dengan soalan seterusnya. Okey, bagaimana? Okey, sekarang saya saya buka soalan lah kepada dua orang TS kita ni. Apakah jaminan, maksudnya apakah peluang pekerjaan bagi lepasan program fabrikasi ini sendiri seperti perpaipan dan struktur ni di industri di negara kita ni, terutama sekali di area industri seperti negara bahagian yang membangun, negeri membangun seperti Sarawak, Bintulu khususnya lah. Mungkin saya buka soalan kepada kedua TS ni, siapa nak jawab boleh. Mungkin TS Asrul boleh mulakan dulu bagaimana, nanti kita akan mungkin TS akan tambah sedikit. Silakan TS Asrul. Okey, peluang kerjaya di Malaysia ataupun khususnya kita di tempatan ni lah, iaitu di Sarawak dan di Bintulu ni ya. So sebab itulah kita bina IKM Bintulu ni. Salah satunya adalah memang kita fokus pada oil and gas, sebab di daerah Bintulu ni adalah daerah minyak. Kalau kita gali tanah dekat Bintulu ni keluar minyak. So dia umpama macam itulah. So industri oil and gas ni dekat Bintulu memang masih lagi dari segi penambahan ni. So kalau kita nampak MLNG ni line 1, line 2, line 3 sehingga yang terbaru ni line 9 sampai ada 9 line 9. So dekat situ nampak industri ataupun requirement berkaitan dengan oil and gas sangat tinggi. So sebab itulah salah satunya kita buat program structure dan juga program piping ni lah. So ia lebih kepada fitting lah, fit up dan sebagainya, kimpalan. So peluang dekat situ memang ada. So contoh kita dah ramailah pelajar kita yang bekerja di contoh di Bintulu Port ke tu, ataupun di industri oil and gas, sub oil and gas, fabrication punya. So yang terbaru ni itu yang syarikat agak besar jugalah, dan bukannya agak besar, memang besar pun lah di Malaysia, iaitu Sarba Dynamic. Ini syarikatnya adalah syarikatnya saya rasa anak Sarawak punya lah, tempatan punya. So Sarba Dynamic. So dekat situ dia banyak memberi kita peluang lah. Salah satu syarikat ni Sarba Dynamic, dia banyak peluang kepada pelajar kita untuk menjalin latihan industri contohnya. Lepas tu dia terus mengambil pelajar-pelajar kita. Dan baru-baru ni juga kan saya pergi kepada membuat pemantauan latihan industri kepada pelajar-pelajar dan mengambil feedback daripada daripada supervisor mereka, daripada industri. Kan kita mendapatkan komen-komen yang begitu positif lah. Salah satunya mereka boleh membuat kerja tanpa arahan. Maksudnya mereka boleh membuat skill tu atau welding contoh kimpalan, so dia hanya bagi arahan dan dia boleh buat. So kita dah dedahkan dekat situ. So salah satunya lagi iaitu contoh program inspection, dan juga kita ada juga lah program welding inspection 3.0 punya tu. So dia ada bertanya dengan saya, so ada tak kamu punya pelajar ataupun staff tak lah, pelajar lah. Dia kata yang ada 3.1. So kita program dekat IKM itu dah ada 3.0 dan dah layak lah untuk buat 3.1 sebenarnya. So tapi kita masih tidak cukup tenaga pengajar. So walaupun kita ada tenaga pengajar yang pakar dalam bidang welding inspection, jadi tapi kita masih buka dulu untuk 3.0 punya. So
itulah requirement antara salah satu feedback yang saya dapat daripada industri. So maksudnya pentingnya lah kita punya program di Akademi Bintulu ni. Di Akademi Bintulu ni di Bintulu, Akademi Bintulu. Itu saja. Ya, kita berada di zon industri lah, zon membangun sekarang. So memang demand tu, permintaan tu ada lah kan, TS Asrul, betul tak? Okey, mungkin TS Muhammad Fandi boleh add on sedikit mengenai hala 7 ni, lepasan daripada program kita ni. Macam mana feature diorang ni, TS Fandi? Boleh terangkan sedikit? Okey, baik. Alright. Okey, tadi dah disentuh juga oleh TS Asrul. Baik. Untuk makluman semua, graduan-graduan kita yang tamat daripada kita punya program ni sebenarnya dia ada 2 hala 7 lah. Ya, saya boleh kata 2 hala 7 lah. Yang pertama mungkin ada yang terus habis sahaja belajar program sijil ini, dia orang nak bekerja. Okey, itu yang pertama lah. So skop kerja memang tidak ada masalah sebenarnya, sebab kita di bidang fabrikasi ni kalau tanya saya, dia lebih more to kontraktor yang melakukan kerja-kerja servis dan fabricate lah. Okey, macam yang TS Asrul beritahu tadi, serba dinamik. Kita ada lagi kat sini di area Bintulu ni, Maisville. Itu antara yang memang famous, yang suka ambil pelajar-pelajar fabrikasi ni. Sebab apa? Dia orang yakin dan percaya sebab pelajar-pelajar kita ni memang dah terbukti mahir melakukan kerja. Jadi memang itu demand. Maksudnya bukan kita yang hantar pelajar kita, tapi industri itu sendiri demand. Itu salah satulah. Tapi lebih kepada kerja-kerja servis ni lah. Maksud saya dia mau to kontraktor punya sub lah. Okay, untuk fabrication ni. Jaranglah kita dapat untuk masuk ke MLNG yang betul-betul MLNG lah. Memang tak dapat lah sebab requirement MLNG pun dia memerlukan pelajar-pelajar yang diploma. So kita kat sini hanya sijil saja. Jadi kita faham. Jadi lebih kepada sub-sub kontraktor ni yang melakukan kerja di MLNG. Itu memang ada. Dan ada juga yang terlibat dengan sebagai scaffolder. Okay, scaffolder. Dan ada juga yang menjadi as a blaster. That's why saya kata kat sini, kita bukan hanya target untuk satu bidang. Tujuan kita macam program perpaipan ni sebenarnya nak melahirkan fitter sahaja sebenarnya. Tapi disebabkan ada benda-benda lain yang kita bagi kepada pelajar-pelajar, dia orang ni bukan hanya menjadi fitter semata-mata. Dia orang boleh menjadi apa yang dia orang nak, bergantung kepada kemahiran dia orang. Okey. Untuk yang ni saya nak sentuh sikitlah. Kita pernah buat program usaha sama ya. Program usaha sama dulu untuk hala 7 ni lah. Ini salah satu jugalah. Iaitu kita buat program usaha sama bersama dengan SR Scaffold Resources. Okey. Ini dalam bidang scaffolding. Kita sediakan tempat belajar, kita sediakan peralatan dan SR Scaffolding ini adalah salah satu daripada penyedia kita panggil latihan yang agak mahir di bidang scaffolding. Jadi dia orang datang ke tempat kita untuk mencari bukan kata pelajar kita, malahan kepada pelajar-pelajar lokal yang ada di area Sarawak ni. Kita offer kepada mereka menjalani latihan selama 1 bulan dan kemudian terus diletakkan di maksudnya penempatan bekerja. Dan kita ambil jugalah kita kata win-win situation dengan menyerapkan juga beberapa orang daripada pelajar-pelajar kita. Dan sampai hari ni masih ada pelajar-pelajar kita yang memang bekerja di bidang scaffolding inilah, yang dah ada sampai level 3. Okey, tahap 3 dah. Yang tertinggilah dalam bidang scaffolding ini. So ada yang pernah share dengan saya gaji dia orang dah sampai 5K pun dah ada. Dah besar pada gaji saya pun. Okay, saya tumpang bangga lah sebenarnya. Ini antara hala 7 yang boleh dia orang pergi. Dan ada juga yang bekerja sebagai blaster. Sebab apa? Sebab kita pernah buat juga program usaha sama dengan BBTech. Okay, syarikat yang berpangkalan di Terengganu dulu. Okay, kita supplykan pelajar-pelajar kita ni untuk menjalani latihan dan terus ke penempatan pekerjaan. Okay, maka sampai hari ini masih ada juga pelajar yang bekerja di bidang blaster and painter ni. Okay, so tak perlu nak dirisaukan lah. Okay, ada juga yang menjadi welder dan sebagainya. Okay, dan tak lupa jugalah ada yang memang tak nak bekerja lagi dan terus menyambung pelajaran. Okay, ini dia orang boleh pergilah ke mana-mana pusat yang menawarkan program diploma. Selalunya kalau MARA ni sendiri, kita suggest untuk pergi ke KKTM lah. Dan KKTM yang menawarkan bidang oil and gas ni adalah KKTM Kemaman. Okey, dan di sana juga ada juga program yang berkaitan dengan perpaipan dan struktur. Memang ramai alumni kita Akademi Bintulu ni yang menyertai, yang masuk, yang join, yang sambung belajar di KKTM Kemaman. Dan ada juga yang rasa tak nak berjauhan dengan family, dengan keluarga. So, dia orang datang, join kembali ke IKM Bintulu di bidang diploma yang kita tawarkan. So,
anak-anak tuan-tuan yang ada kat sini tak perlu nak risau. Okey, jadi dia orang boleh pilih mana dia orang nak pergi, sama ada terus bekerja ataupun nak further study. Dan ada juga pelajar-pelajar kita pun yang dah sampai peringkat ijazah pun dah ada. Yang dah sambung sampai peringkat ijazah. Jadi dari segi haluan, hala tuju kerja, nak sambung belajar dan sebagainya, tidak ada masalah. Buat masa ni kita masih belum menghadapi masalah tersebut lah. Boleh dikatakan graduan kita ni memang laku keras lah, macam Cik Nazri kata tadi ya, laku keras. Okey, so itu sajalah bagi saya. Baik, harap-harap jelaslah apa yang diterangkan oleh kedua-dua TS kita tadi mengenai hala tuju lepasan program kami ni. Yang memandangkan kami di sini area Bintulu, berdekatan dengan Miri, Brunei, Sibu, perairan yang penuh dengan tangki tangki minyak, semua minyak mentah, semua yang berkaitan. Jadi mungkin boleh membantulah memberi jalan kepada lepasan ini untuk memasuki bidang-bidang khususnya oil and gas ni lah, walaupun hanya di bahagian kontraktor atau subkon lah. Okey, saya akan teruskan lagi dengan sedikit memetik huraian daripada TS Muhammad Fadli tadi mengenai program yang program kerjasama TS Fadli Ya. Program kerjasama dengan industri. Okey, mungkin selain program kita menjadikan program lanjutan bagi lepasan SPM, kita juga menyediakan program-program bagi industri sendiri untuk in-house training kalau saya tak silap ya. In-house training di IKB dulu ni. Jadi mungkin TS Muhammad Fadli boleh ceritakan sedikit mengenai kerjasama kita dengan industri dari segi latihan ni semua. Macam seperti scaffolding dan blasting tadi. Mungkin audience penonton ini lebih tahulah. Yalah, sebab selain yang menonton ni, mungkin ada pihak industri yang menonton juga ketika siaran live ni. Mungkin TS Muhammad Fadli boleh cerita sikit mengenai kerjasama kita dengan industri luar mengenai macam scaffolding dan blasting. Lebih lanjut lagi lah TS Fadli. Silakan TS Fadli. Okey, terima kasih. Okey, macam yang saya kata tadi, kita memang pernah buat sebelum ni usaha sama, tapi sekarang ni agak complicated sikit lah disebabkan COVID-19 dan sebagainya. Memang agak sukar sikit sebab SOP-nya pun sentiasa berubah. Untuk nak masuk Sarawak, especially Bintulu sendiri pun agak ketat sekarang ni. Jadi untuk program-program usaha sama ni memang kita terbatas sekarang ni lah, tapi memang kita pernah buat. Macam saya kata tadi dengan SR Scaffold Resources ni memang kita dah pernah ada pun kita kata usaha sama lah. Memang kita ada MOU pun dulu. Okey. Yang mana kita sediakan tempat, macam saya kata tadi, kita sewakan tempat kita dan peralatan kita, dia orang bagikan kemahiran, maksudnya dari segi pembelajaran tu dia orang yang ajar. Okey, jadi kita seratkan pelajar-pelajar kita untuk masuk training dan diberi allowance sebenarnya. Okey, bukan allowance yang IKM tadi. Ini maksud saya allowance yang lain di bawah Yayasan Peneraju lah. Sebab kita biasanya kalau di Sarawak ni kita cari orang yang lokal sebenarnya untuk nak bantu rakyat Sarawak ni. Jadi kita cari orang yang lokal yang datang daripada Sarawak sendiri. So kita berikan allowance. Sepanjang tempoh latihan dia orang tu memang dia orang dapat allowance. Okey, sehingga dia orang tamat sahaja latihan dan dia orang akan terus memang dijanjikan tempat kerja. Maksudnya memang dah ada penempatan menunggu. Sebelum dia orang tamat lagi pembelajaran tu, maksudnya kursus tersebut, dia orang dah ada tempat untuk bekerja. Biasanya akan dihantar masa sebelum ni, kita memang hantar banyak ke Pengerang lah, sebab masa tu Pengerang tengah naik kan. So memang demandnya tinggi lah. So memang banyak yang bekerja di sana lah. Dan mungkin hari ni bila dah siap Pengerang tu, dia orang dah mula pergi ke tempat-tempat yang lain lah. Nanti masing-masing dalam bidang yang sama lagi. Itu contoh lah. Ada juga yang kita buat, contohnya dalam tahun ni juga, sebelum kita start dengan PKP, kita tak buat lah berkaitan dengan scaffolding dan juga blasting tu. Tapi kita buat apa? Kita buat training, kita berikan training ni dari segi training kita panggil welding punya training. Okay, kita buat usaha sama dengan industri luar. Saya rasa Cik Nazri cuba terlibat juga dalam kita memberikan pendedahan kepada pihak industri. Dia orang minta kita ajarkan dia punya pekerja dia. Okey, pekerja dia macam mana cara untuk nak melakukan kimpalan secara betul lah. Okey, dia orang request kepada kita hari itu. So kita tidak ada masalah.
sebab kita memang ada tenaga mahir yang memang pakar untuk bidang tersebut. Jadi kita accept masa tu. Kalau tak salah saya dengan Sakura Firallah ya, Cik Nafi kan? Betul kan? So memang kita ada buat, kalau ikutkan baru first batch sebenarnya. Untuk makluman tuan-tuan, baru first batch. So kalau ikutkan kita ada 3 atau 4 batch sebenarnya lah. Tapi disebabkan PKP ni kita terkandas. Kita sangkut di situ. Jadi kita hanya mampu buat masa ni sehingga 1 batch dulu. Dan kita hold dulu lah yang selebihnya tu. Dan mungkin lepas ni kalau dah Sarawak mungkin move ke fasa ketiga dan sebagainya, seterusnya mula kita akan on semula usaha sama kita ni dengan industri. Okey, itu saja saya rasa dari saya. Okey, terima kasih TS Padi ya. Okey, sebelum tu saya nak buka soalan yang tengah live sekarang. Salah satu soalan ini daripada TS Mahasan lah, TS juga ni. Orang kuat juga ni, TS Mahasan Rahman. Mengenai hala 7 tadi hala 7 alumni lepasan program fabrikasi ni sendiri. Dan beliau bertanya mengenai skala grade gaji tu agak-agak berapa, mungkin boleh kalau yang ni mungkin boleh share sikit skala grade gaji bagi inilah based on record daripada pelajar-pelajar kita yang telah memasuki bidang pekerjaan mereka lah. TS Asrul, ada maklumat tak mengenai skala gaji yang diterima lepasan daripada program kita ni sendiri lah? Okay, untuk lepasan kita iaitu program sijil ya. So dalam industri rate ataupun saya ambil average lah. Sebab tidak tetap je, tidak menentu, tetapi average pelajar-pelajar kita ni boleh dapat 1,500. 1,000 hanya program sijil saja ni kita boleh dapat 1,500 basic pun mereka boleh dapat sebab ia dalam bidang kemahiran maupun so 1,500 tu tak campur lagi kadang kalau orang dah ada overtime dan sebagainya, so mereka boleh dapat ke 2 ke 3,000. So ini yang saya dapat makan macam, dan ada juga sampai 1,800 basic. Ada mungkin bergantung kepada syarikat lah, yang sama yang syarikat besar dan kecil. So rasa itu boleh menjawab lah. Okey, mengenai skala gaji dia. So maksudnya yang kita buat kajian, buat peninjauan tu, mostly mereka akan dapat dalam minimum 1,500 di area industri. Bergantung kepada syarikat yang tempat dia bekerja lah. Tapi kebanyakannya memang sekarang starting 1,500 ya TS Asrul. Average memang 1,500. So ini adalah memang 1,500. So adakah pendapatan tu akan boleh mencecah lebih tinggi lagi? Itulah saya dah bagi tahu tadi, memang ada yang 1,800 basic saja. Boleh mencecah 1,800 ke 2,000 lah. Bergantung kepada syarikat lah. Untuk program sijil sahaja. Ya. Betapa untungnya sekarang, especially di kawasan berdekatan dengan zon industri ni lah, Bintulu sendiri. Mungkin saya sedikit nak curahkan sedikit mengenai tipikal yang selalu orang cakap macam kalau MARA ni, orang sebut MARA ni mengenai pejabat MARA dan giat MARA, tapi sebenarnya itu dah pentingnya kita buat sesi ni supaya memberi lebih info lagi kepada penonton dan rakyat semua mengenai kewujudan IKM ni, bukan sahaja dalam bidang otomotif semua, tapi di IKM itu sendiri terdapat kluster oil dan gas. Betapa buntungnya yang berada berdekatan dengan bahagian Bintulu ni. So jadi TS Asrul mengenai program kerjasama tadi mengenai program kerjasama tadi, seperti soalan saya sama seperti kepada TS Muhammad Fadi tadi mengenai soalan kerjasama kita dengan industri, macam mungkin lebih lanjut lagi mengenai program asas timpalan itu yang diterangkan oleh TS Fadi tadi, dan dengarnya kita ada bakal membuat satu kursus TWI di bawah C-suite di bawah TWI kalau saya tak silap. Mungkin TS Asrul boleh cerita mengenai kerjasama tu dan hasil outcome daripada tu nantilah untuk kita sendiri. Silakan TS Asrul.
Okay, sebenarnya TWA bukan lagi nak buat, kita dah run dah. TWA ni anda TWA iaitu wedding inspection, wedding visual inspection 3.0. Kita dah run dah, ada 6 batch dah kita dah run bermula tahun 2018 dekat kami dulu. So untuk kita kerjasama kita bersama TWI ni pada tahun 2011 bermula di IKM IKM Jasin. So dekat sana tahun 2011 kemudian mereka telah dan menambah satu lagi iaitu di Bintulu. Mara dan menambah satu kerjasama dengan TWI di Bintulu untuk building visual inspection. Dan kita dah run dah untuk 6 batch, kita dah run 6 batch. Di mana ada 2 batch ni masih lagi belum selesai lah dari segi ujian. Assessor punya disebabkan MCO bermula pada tahun 2020. So maksudnya ada 2 batch yang masih tergantung lagi lah, iaitu batch kita bersama dengan Petronas. So ini adalah salah satu lah program untuk merepatkan lagi bersama industri-industri luar dan juga membuktikan bahawa kita punya peralatan ni memang ada dan sesuai untuk requirement industri-industri luar. Itu salah satunya itu Petronas tu lah kita buat. So ini untuk TWA lah. Untuk program lain kita juga dinamakan program PSS, program sepanjang hayat. Bersama dengan syarikat-syarikat Syapura. So untuk basic kita tak keluarkan, kita belum lagi lah keluarkan wedding punya cert, tetapi perancangan tu kita ada. Tetapi requirement daripada industri memang sangat banyak. Mereka nak dia punya pekerja-pekerja itu ada basic berkenaan dengan kimpalan dan juga sebagainya lah. So salah satunya kimpalan lah yang kita baru pada tahun ini kita buat, iaitu basic ataupun pengenalan kepada SISMAU. Kita ada run untuk satu batch. Dia ada 2 batch lagi iaitu bersama dengan Sakura, tetapi kita tak dapat nak lakukan disebabkan PKP. So mungkin selepas ni mungkin selepas ni kita akan sambung continue lagi. Dan requirement sangat banyak. Ada contoh daripada Sakura, Saindabi, daripada yang terbaru ni daripada Sesko. Sesko pun ada memuat untuk kimpalan ni. Walaupun kita nampak Sesko ni elektrik, tapi diorang ada minta juga untuk bidang-bidang kimpalan juga ni. So itulah antara ikatan kita bersama. Selain daripada Cik Pali kata tadi, SR Scaffold yang dia dah terangkan tadi lah. Okay, Cik. Okey. Terima kasih Cik Saswal. Ya. Okay, sebelum kita kepada soalan terakhir, di sini saya ingin membuka soal jawab bersama dengan viewers kita lah. Okey, salah satunya untuk makluman kita juga akan menjalankan program WKT pengesahan pengimpal usaha sama bersama TWI lah, seperti yang T.S. Aswal cakap tadi. So soalan yang tadi ada juga saya tengok sini soalan. Okey. Anur Azhar, soalannya, perempuan boleh ambil kursus ni tak? Kursus kita ni, kursus kimpalan ni, yelah, bunyi macam heavy kan, bunyi berat kan. Soalannya, perempuan boleh ambilkah kursus ni? Boleh ikut tak kursus ni? So T.S. Pali mungkin boleh jawab soalan tu. Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Saya rasa Cik lagi tu kot, Cik Anur. Terima kasih. So untuk saya maklumkan tadi, kita punya minimum requirement untuk masuk ke IKM dulu ataupun program kita, tidak ada tulis pun lelaki atau perempuan. So dia tulis kat sini, lelaki ke perempuan ke memang boleh masuk. Dan memang dah terbukti. Kita dah ada pun beberapa batch yang memang ada pun pelajar-pelajar perempuan. Okey, sama ada di program SFP ataupun di SFS. Okey, dan paling banyak saya rasa kalau perempuan ni di SFS lah. Okey, sebab kerja dia tu tidaklah terlalu heavy sangat seperti di bidang perpaipan ni. Sebab di perpaipan ni memang kita tahu kadang-kadang kita menggunakan pipe yang agak besar dan skedul yang agak tebal, jadi memang agak ni sikit. Jadi kebanyakan perempuan ni yang betul-betul tough saja yang dia akan join dengan piping. Tapi memang kita dah memang ada pun pelajar-pelajar kita yang join dengan kita. Okey, maksudnya kat sini tidak ada halangan untuk perempuan nak masuk.
Okey, tidak ada halangan. Boleh saja, tidak ada masalah. Okey, boleh, tak masalah. Okey, harap menjawab Ya, harap jawab Cik Anur. Okey, Dik Joshua. Saya just baca komen Jabatan fabrikasi perlu menambah satu kursus lagi, kursus rigging. Disebabkan di industri banyak penggunaan crane. Ya, kita memang ada crane memang, tapi itulah kita skip lah soal ni apa komen tu. Okey, mengenai ni daripada soalan Dr. Nawawi bin Omar Jabatan fabrikasi bila nak upgrade pergi CJ bila nak pergi diploma ni soalan bonus ni sebab kebanyakannya ada pasan program kita ni banyak kerap kali bertanya mengenai diploma ni. Mungkin yalah bila nak offer diploma dari fabrikasi dan piping di IKM itu dulu ya. Soalan tu lah. So saya rasa saya nak pilih TS Asrul lah untuk menjawab soalan ni. Mungkin ada perancangan ke macam mana TS Asrul? Silakan TS Asrul. Ya, terima kasih Cik Nazri. Saya tahulah yang membuat soalan tu adalah kita punya ex pengarah. Okey. Perancangan memang kita dah buat lah. Kita dah buat lama dah kita buat perancangan disebabkan yang pertama iaitu kekurangan tenaga pengajar kita. So masih kita hold dahulu masa tu lah, masa buat perancangan tu kita dah terpaksa hold, dan juga apalagi ditambah lagi bila kita nak teruskan perancangan tu ditambahkan lagi MCO baru-baru ni, so kita hold dahulu seketika untuk program-program diploma ni lah. Tetapi kita akan buat disebabkan kita punya staff dah cukup, pengajar kita untuk jabatan fabrikasi dah ada 12 orang pengajar, campur seorang lagi ketua jabatan dah, maksudnya dah 13 orang lah pengajar. So memang kita ada perancangan nak teruskan perancangan membuat diploma fabrikasi ini. So bergantung kepada keadaan. So itu mungkin rancangan kita boleh buat dalam tahun hadapan. Kita akan cuba untuk, memang ada bekas-bekas pengurusan pun juga ada beritahu saya teruskan rancangan-rancangan yang sebelum ni. InsyaAllah kita akan bincang, memang kita akan masih lagi perbincangan. So sebab kita dah ada peralatan, dah ada facilities dah cukup, pengajar pun dah cukup kan. Untuk buat satu diploma ni mungkin kita boleh tengok balik dan kita akan bincang semula. So insyaAllah doakan untuk yang diploma tu kita akan tubuhkanlah 2 tahun depan atau 2 tahun lagi macam tu. Okay. So tapi perancangan untuk yang pasti ini mungkin berita gembira jugalah kepada batch yang Mei Oktober 2021. Siapa yang mendengar ni, mungkin ada yang pelajar kita sedang mendengar ataupun yang dah register untuk program perpiping dan struktur, itu kita pasti bahawa kita akan bagi satu sijil lagi selain daripada MQA, selain daripada sijil MQA IKM tu, selain juga daripada SKM, kita tambah satu lagi sijil iaitu sijil basic scaffolding level 1 untuk 40 pelajar, 20 piping dan juga 20 structure. Itu adalah tahun hadapan. InsyaAllah itu adalah perancangan kita dan semua bajet tu dah lulus. Cuma kita insyaAllah doakan semoga KP ni dah tak ada masalah. So itu pasti satu sijil lagi lah untuk pelajar kita. Ya, betapa untungnya bagi yang mengikuti kursus jabatan program teknologi kejuruteraan fabrikasi dah lah dapat orang sekolah Ahmadah dah lah dapat sijil dari IKM, dapat di sijil SKM, nak minta government senang, nak masuk Brunei senang lepas tu dapat lagi kompetensi kan TS Asrul, kompetensi untuk scaffolding scaffolding. Ada satu lagi iaitu 3.0 lah, welding inspection. 3.0 visual welding inspection 3.0. Orang cakap tetapi ini kita tak pilih semua. Kita bagi semua. Kita buat selection. Selalunya selection, kita ada selection. Selalunya kita ambil pointer yang terbaik lah. Tapi sekurang-kurangnya kita menawarkan tu dah. So tapi tawaran tu ada dan sponsor tu ada daripada pihak MARA untuk welding, visual welding inspector.
So itu satu lagi lah, tapi bukan untuk semua. Bukan untuk semua. Hanya yang terpilih. Hanya yang terpilih. Okey, jadi harap boleh menjawablah soalan daripada bekas pengarah kita yang disaingi itulah. Dr. TS Muhammad Nawawi bin Omar mengenai program lanjutan. Kita dah fasiliti kita memang dah cantik, dah cukup apa semua, tapi hanya menunggu masa lah ya. Hanya menunggu masa. Okey, sedikit komen Terima kasih TS Asrul dan TS Muhammad Fadli ya daripada Kamsah Samaran. Rasa bersemangat mahu masuk IKM Bintulu ni. Itu dah pentingnya kita tengok video, kita share video ni. Pentingnya share video ni ada orang maklumat tak sampai. So bagi please share this video. Please share video ni, sampaikan maklumat ni kepada kawan-kawan rakan-rakan anda semua. Daripada Andy Philip, saya bekas pelajar sijil fabrikasi perpaipan ya, bawah TS Muhammad Fadli ni. Mungkin TS Muhammad Fadli ingat Andy Philip. 2016, lama ni. Kini menyambung pengajian di peringkat ijazah sarjana muda. Tahniah. Ijazah sarjana muda. Tanpa Tibet Mara IKM Bintulu, saya takkan sampai ke tahap ini. Terima kasih Tibet Mara /IKM Bintulu. Ya, tahniah Andy Philip. Moga anda sukses lah. Moga anda sukses Okey. Soalan terakhir. Okey, mungkin kita dah break terlampau lama sikit sebab isu ni best. Kita sembang apa semua ni best. Sebab banyak maklumat, banyak input yang kita share. Okey, soalan seterusnya mungkin. Okey, pesanan lah kepada ibu bapa atau penjaga atau lepasan pelajar SPM yang masih ragu-ragu untuk memilih memilih Tibet Mara IKM Bintulu program sijil kejuruteraan fabrikasi teknologi kejuruteraan fabrikasi perpaipan dan serta ni lah. Pesanan kepada mereka yang masih ragu-ragu. Jadi mungkin TS Muhammad Fadli boleh mulalah pesanannya. Pesanan ya. Okey, terima kasih Okey, so untuk ibu bapa ataupun anak-anak yang tengok live ni yang rasa masih ragu-ragu, yang masih macam tak percayalah betul ke IKM Bintulu ni kan. Kita dah ada tadi contoh macam tengok tadi Andy Philip. Itu pelajar saya. Okey, memang saya ajar dia tu. Okey, dah sambung ke degree dah pun sekarang ni. Okey, batch 2016 tu. Dah lama lah. Maksudnya saya pun lama dah di sini. Okey. So, jangan risau. Kita di sini memang kita akan bagi apa yang kita ada. Okey, kita akan share knowledge kita, informasi yang kita ada, kita akan berkongsi. Kita tak kira maksudnya dari segi bangsa, agama dan sebagainya. Kita kat sini memang sama. Okay. So, you all jangan risau. Masuklah ke IKM Bintulu. Okay. Saya bukan nak promote IKM ni. Sebab saya sendiri adalah hasil daripada IKM. Yeah. Okay, makluman tuan-tuan. Saya hasil macam yang Cik Nazri beritahu awal tadi. Saya alumni IKM JB tuan-tuan dan perempuan. Okay. So, saya berbakti kembali dengan Mara dan join IKM Bintulu. Okay. Dan saya tahu dan saya percaya memang IKM mampu untuk melahirkan orang-orang yang milang dan terbilang lah. Okay, memang dah ramai pun. Di IKM Bintulu ni sendiri bukan saya seorang. Banyak lagi kawan-kawan saya yang memang lepasan IKM dan KKTM yang menjadi pensyarah di sini. Okay, ada daripada electrical punya, ada daripada program-program DIK dan sebagainya. Jadi memang diorang ni pun dah terbukti memang berjaya. Okay, jadi apa lagi yang tuan-tuan nak? Apa lagi yang tuan-tuan ragukan? Just hantar saja. Ambil peluang ni. Kita masih buka kita punya intake pada November ni. Jadi boleh ambil peluang yang ada sekarang ni untuk mohon sama ada di program fabrikasi sendiri ataupun program-program yang ada di IKM Bintulu yang lain lah. Okay? Jadi jangan risau. Dan contoh lagi yang saya boleh ambil di sini adalah salah seorang student kita dulu program SIK di peringkat sijil. Okay, sekarang dah naik taraf jadi DIK. Dia menggunakan SKM tahap 3 dia untuk masuk bekerja di IKM Bintulu menjadi sebagai PPLV lah saya rasa. Technician lah maksudnya. Technician grade 19 betul tak saya. So itu dah terbukti lah. SKM memang berguna dan memang diiktiraf. So kita dah ada contoh. Alumni IKM Bintulu sendiri masuk bekerja. Dulu saya punya pelajar saya sekarang ni dah jadi sama taraf. Maksudnya pekerja lah sekarang ni. Dah tak ada lagi dah jadi sir dengan anak murid. Dah tak ada dah. Dia dah jadi apa? Rakan sejawat. Okay. So itu bukti. Jadi saya rasa tak perlu ragu-ragu lagi. Mohon sekarang, okey, jangan takut, jangan tangguh, jangan tunggu sampai nanti bila dah tutup baru nak minta ugi. Okey, itu saja saya rasa. Sekian, terima kasih. Ya.
TS Muhammad Fadli sendiri adalah bekas pelajar IKM Bintulu IKM Johor Bahru. Sorry, saya selalu tersasul sebab IKM Bintulu sering disebut-sebut lah sekitar sini. Maaf TS Muhammad Fadli Beliau adalah alumni daripada Institut Kemahiran Mara Johor Bahru dalam diploma mechanical gas lah. So terbukti sekarang beliau sendiri berkhidmat di IKM Bintulu sebagai pensyarah. Ya, siapa tak kenal Muhammad Fadli, seorang yang rugged. Okay. Jadi TS Asrul, yang ni sahabat saya, memang dia dah lama berkhidmat di IKM Bintulu ni. Kita dah like gurau tu macam tu lah. TS Asrul dia suka senyum. Mungkin ada pesan kepada orang luar yang kena kenal, followers kan TS Asrul ni influencer. Ada followers ke untuk di kampung ke, pesan bagi orang yang ragu-ragu ni. Macam kalau saya nak join ni macam mana nanti, bukankah yang ni lebih bagus apa semua? Bagi sedikit kata-kata lah yang boleh membuka atau menghilangkan keraguan mereka untuk join memasuki IKM Bintulu ni lah, terutama sekali khusus teknologi kejuruteraan fabrikasi ni lah. Cik Asrul, silakan Cik Asrul. Okey, terima kasih Cik Nazri. So keraguan tu tetap ada. Macam saya pun dahulu belajar pun saya ragu program yang saya ambil saya boleh dapat kerja kan tidak, insya-Allah. So kalau kita balik kepada rezeki tu, ya Allah memang dah sediakan. Allah sediakan rezeki masing-masing. Masa saya dahulu belajar memang saya tak tahu saya boleh tak saya jadi jadi engineer. Insya-Allah, alhamdulillah saya dapat graduate lah sebagai seorang engineer kejuruteraan, bidang kejuruteraan manufacturing. So yang itu memang selalu jadi belenggu kepada para pelajar ataupun ibu bapa sekali. Adakah anak dia boleh berjaya masuk di dalam program-program yang kita tawarkan di IKM Bintulu ni. So jangan risau, semua program yang disediakan sama ada institut IKM Bintulu ataupun institut lain, tak ada masalah. So terima dekat Bintulu ni kita fokus kepada dua laluan, iaitu satu, sama ada dia nak pilih akademik, dia nak teruskan kepada pembelajaran sehingga peringkat degree ya PhD dan sebagainya, boleh, tak ada masalah melalui daripada IKM. So terbukti kita kepada seperti TS Muhammad Fadli kan. TS Muhammad Fadli dan ramai lagi lah pengajar daripada IKM. Pengajar kita sekali pengajar kita di IKM ni, IKM Bintulu ni memang dah sampai sehingga peringkat degree dan boleh continue ke master, macam Cik Fadli pun dah continue ke master dan akan datang ke PhD, tak ada masalah. Itu dari segi akademik. So apabila mereka nak pilih juga laluan, mungkin dari mereka tak berapa sangat akademik kan, tak ada masalah, jangan rasa gagal. Pilihlah aliran kemahiran, kompetensi, tak ada masalah, boleh. Di dalam program kita ni memang kita dah menyediakan. Kita menyediakan, cuma kita tidak menjamin. Menjamin tu kita tidak dapat nak menjamin kamu dapat kerja ke tidak, tetapi laluan tu memang banyak dan 100% laluan tu dah disediakan, hanya kamu pilih saja yang mana kamu nak. So contoh kita dah sediakan sijil-sijil kompetensi yang seperti kita dah bincangkan tadi lah, SKM, apa lagi, scaffolding, 3.0 verification. So daripada mereka yang nak memilih, sama ada mereka nak belajar bersungguh-sungguh, sama ada mereka nak buat praktikal tu bersungguh-sungguh. So ini tak ada masalah, tak ada masalah. So walaupun permintaan dekat luar tu tidak sama relate dengan program structure ataupun pipelining, tetapi peluang lain, mekanik janji dia ada bidang mekanik, tak ada masalah, boleh. So luas untuk peluang yang mereka ada ni lah. So saya minta kepada mak bapak ataupun pelajar-pelajar yang menonton dekat sini, jangan risau. Sebab program TVET ni kerajaan dah cuba tekankan. Walaupun program TVET ni dah lama, cuma kurang penekanan. Ia dah sebenarnya kita tak sedar, ia dah bermula pada sekolah rendah. Tapi cuma kita tidak sedar disebabkan mungkin masa tu kerajaan tidak lagi menekankan TVET ni. Sebab pada sekolah rendah ni kita dah belajar kemahiran hidup. Nak bergegas, bergaji kayu apa semua. Begitu juga dengan sekolah menengah. So tapi akhir-akhir ini tahun 2000, bermula 2000 ke atas, 2010 ke atas, kerajaan dah mula menekankan TVET ni penting untuk rakyat lah, yang di mana jumlah rakyat dan graduan pun dah bertambah. So kerajaan dah tekankan
kalau kita nak nampak dekat sini, penekanan utama dia adalah penekanan apakah kerajaan tu betul-betul dah fokus kepada Tibet, ataupun dia nak kalau boleh upkan lagi vocational ataupun Tibet ni. Kita nampak di sekolah, iaitu sekolah menengah teknik. Dahulu kita panggil sekolah menengah teknik ada, kan? Tetapi dia dah tukar menjadi sekolah college vocational. Dia dah upgrade nama tu. Dia dah upgrade nama. So maksudnya kerajaan dekat sini dah nampak betapa pentingnya kemahiran tu. Begitu juga dekat sekolah rendah. Sekolah rendah. Tibet IR 4.0. Maksudnya Tibet menuju ke arah IR 4.0. Sekolah rendah yang baru-baru ni kita punya staff telah dijemput talk berkenaan dengan berkenaan dengan robotik, digital robotik. Itu untuk sekolah rendah punya talk. So nampak kerajaan pendidikan dah menekankan daripada awal. Tibet IR 4.0. So untuk mak bapak kita ataupun pelajar-pelajar luar, jangan risau. Pilihlah aliran yang mana yang anda minat, dan aliran yang kamu pilih itu sama ada kemahiran memang akan dijamin ataupun boleh masuk ke mana-mana kerjaan, industri dan sebagainya. Kerajaan pun tak ada masalah nak masuk kerajaan, boleh. So luas. So daripada pelajar tu sendirilah, kita hanya membantu dan membagi laluan. Pelajar tu sendiri yang perlu create dia punya peluang untuk dia ambil bantuan yang kita dah berikan. Itu sajalah saya cakap. Maksudnya peluang dah ada disediakan semua, bukan seperti dululah. Dulu kita yang mencari, sekarang ni tawaran tu ada, kita senang akses, semua di hujung jari. Okey, baiklah, kita dah sampai ke penghujung sesi kita ni. Okey, jadi harap yang menonton ni, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Pada yang share, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa layari page My IKMB Tulu, di mana anda boleh mendapat info mengenai apa yang terbaru mengenai IKMB Tulu, kursus pengambilan. Sekarang, okey, sesi pengambilan untuk November dibuka sekarang. Boleh hubungi IKMB Tulu di talian 086 311 313 seperti itu tadi. Di sinilah. Jadi jangan lepaskan peluang. Okey, benda dah banyak terbukti apa semua. Kita usaha, Tuhan menentukan segala, tapi usaha kena ada. Jadi jangan lupa like page kami IKMB Tulu dan page Jabatan Fabrikasi Perpaipan Dak Suto di Facebook. Page kami pun ada juga. So di sana anda boleh follow apa-apa info maklumat terbaru mengenai program kami lah. Alright, like page Jabatan Fabrikasi Perpaipan dan Struktur di Facebook. Okey. Jadi sebelum saya akhiri sesi ini, saya ingin mengucapkan terima kasih lah banyak-banyak kepada panel kita, TS Muhammad Fadli bin Yaakob. Beliau berasal daripada Kedah dan berkhidmat di Bintulu. Okey. Dan TS Asrul bin Abdul Rahman, beliau berasal daripada negeri di bawah Bayu. Negeri di bawah Bayu ni sejuk orangnya. Sumandak itu. Okay, terima kasih semua. Selamat kerana telah menonton sesi kami. Bagi yang terlepas tak sempat nak jawab tadi, kami mohon maaf. InsyaAllah kami akan reply lagi dalam komen nantilah. Jadi sekian dulu sesi kami. Salam sejahtera. Moga anda semua sihat, bahagia semua, dan mudahan info ni sampai dan boleh menghilangkan keraguan anda mengenai Tibet Mara, IKMB Tulu dan program Jabatan Fabrikasi Perpaipan Dak Suto. Terima kasih sekian. Terima kasih. Baiklah. Selamat tinggal. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Ada surat.